Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intafana binti Muhammad Sabri, S831325. Hari ini saya akan membentangkan tentang ciri-ciri perkembangan individu dan faktor yang mempengaruhi berdasarkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Menurut Sanford, perkembangan merujuk kepada perubahan biologi, kognitif dan sosio-emosional yang bermula dari konsep dan perubahan berlaku secara berterusan sepanjang hayat. Perkembangan juga boleh berlaku sebagai perubahan kepada struktur, persepsi, persekitaran dan pendapat dan sebagainya. Dan menurut Sufyan Al-Shafran 2009, perkembangan individu boleh terbahagi kepada beberapa jenis perkembangan, antaranya seperti perkembangan fizikal, mental, tingkah laku, emosi dan juga kognitif. Terdapat 6 ciri-ciri perkembangan individu. Yang pertama adalah berlaku secara berperingkat. Untuk ciri-ciri yang pertama ini sangat berkait rapat dengan teori kognitif Jean Piaget, teori perkembangan kognitif Jean Piaget, yang mana ada dalam Jean Piaget menyatakan 4 perkembangan kognitif Jean Piaget yang saya akan terangkan nanti. Ciri yang kedua adalah setiap individu mengikut perkembangan tapi pada kadar yang berbeza. Dan ciri yang ketiga adalah proses perkembangan bersifat berterusan. Maksudnya dari satu peringkat ke satu peringkat berlaku secara berterusan. Untuk ciri yang keempat, perkembangan individu merupakan satu proses perubahan kesan dari tindakan. Untuk ciri yang keempat ini sangat berhubung kait dengan konsep, 4 konsep teori perkembangan kognitif Jean Piaget yang ini akan saya terangkan selepas ini. Untuk ciri yang kelima adalah perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor biologi dan persekitaran. Ini juga sangat berhubung kait dengan faktor yang ada di dalam teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Perkembangan individu itu berlaku dari segi perubahan bahasa, suara, emosi, tingkah laku, kognitif dan lain-lain. Baiklah, mari kita berkenalan dengan Jean Piaget. Siapa Jean Piaget? Jean Piaget adalah ahli psikologi yang berasal dari Switzerland, dilahirkan pada 9 Ogos 1836. Beliau merupakan ahli psikologi yang menekankan tentang perkembangan kognitif kanak-kanak. Proses pengubahsuaian diri adalah dipengaruhi oleh persekitaran menjadi faktor dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. Piaget juga berpandangan bahawa perkembangan merupakan satu proses perubahan pemikiran secara menyeluruh dari lahir sehingga ke peringkat kematangan. Dia juga percaya bahawa perkembangan kognitif individu berlaku berdasarkan 2 proses. Yang pertama adalah proses penerimaan, asimilasi, dan yang kedua adalah proses pengubahsaian, akomodasi. Yang ini saya akan terangkan selepas ini. Piaget percaya bahawa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif individu adalah dari faktor biologi, iaitu genetik, yang mana ia merupakan satu tingkah laku kognitif atau persepsi yang diwarisi. Faktor pengalaman sosial. Faktor pengalaman sosial ini adalah merujuk kepada interaksi individu dengan masyarakat sosial sekitar seperti ibu bapa, keluarga ataupun saudara mara. Keseimbangan. Untuk faktor keseimbangan ini saya akan jelaskan selepas ini. Faktor persekitaran. Faktor persekitaran di sini merujuk kepada keadaan sekeliling yang mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang. Jean Piaget telah mengeluarkan 4 konsep perkembangan kognitif Jean Piaget. Untuk konsep yang pertama adalah skema. Skema merupakan kerangka ataupun konsep yang wujud dalam minda dan dalam menginterpretasikan sesuatu maklum. Adaptasi adalah proses perubahan skema selaras dengan keperluan. Jadi, setiap individu akan cuba untuk memahami dan beradaptasi dengan perubahan yang berlaku di persekitaran mereka. Dan keseimbangan itu berlaku apabila kanak-kanak itu dapat mengalihkan perubahan pemikiran mereka dari satu tahap ke satu tahap. Konsep yang ketiga adalah konsep asimilasi. Konsep asimilasi ini berlaku apabila kanak-kanak dapat menggabungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sedia ada. Akomodasi, fenomena mengubah struktur
kognitif. Fenomena mengubah struktur kognitif kerana proses adaptasi. Dan akomodasi ini berlaku apabila kanak-kanak mengubah suai skema mereka kepada persekitaran. Okey, seterusnya adalah peringkat perkembangan kognitif Jean Piaget. Terdapat 4 peringkat perkembangan kognitif Jean Piaget. Pertama adalah sensori motor, peringkat sensori motor yang bermula daripada lahir sehingga 2 tahun. Yang kedua adalah peringkat praoperasi yang bermula daripada 2 tahun hingga 7 tahun. Dan peringkat yang ketiga adalah peringkat operasi konkret yang bermula daripada 7 tahun hingga ke 11 tahun. Dan peringkat yang terakhir adalah peringkat formal operasi yang bermula dari 12 tahun ke atas. Okey, bagaimana peringkat perkembangan kognitif Jean Piaget ini mempengaruhi perkembangan individu? Okey, untuk peringkat yang pertama, peringkat sensori motor yang bermula daripada lahir hingga ke 2 tahun. Menurut Piaget, pada peringkat ini, perkembangan kognitif kanak-kanak adalah melalui penggunaan deria dan pergerakan untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitaran mereka. Kanak-kanak itu dapat membezakan objek di persekitaran mereka. Pada usia 2 tahun, Piaget berpendapat bahawa biasanya kanak-kanak ini sudah boleh belajar bahasa dan simbol. Pada umur 1 ke 2 tahun, biasanya kanak-kanak ini akan menggunakan skema untuk beradaptasi dengan persekitaran mereka. Untuk peringkat yang kedua, itu peringkat praoperasi yang bermula daripada 2 tahun hingga ke 7 tahun. Peringkat ini, menurut Piaget, kanak-kanak boleh menggunakan bahasa dan simbol untuk menggambarkan sesuatu. Setelah mencapai umur 4 tahun, biasanya mereka akan fasih secara meluas. Seterusnya, pada peringkat ini biasanya kanak-kanak akan bersikap egosentrik. Apa itu egosentrik? Egosentrik ini adalah ketidakupayaan untuk membezakan di antara perspektif seseorang dengan orang lain. Pada peringkat ini, biasanya kanak-kanak ini tak dapat lagi untuk bezakan pandangan diri mereka dengan pandangan diri orang lain. Mereka merasakan orang lain berpandangan sama seperti mereka. Dalam peringkat ini juga, kanak-kanak ini percaya bahawa setiap objek mempunyai jiwa. Jadi, mereka tak dapat membezakan di antara kenyataan dan juga fantasi. Pada peringkat ini juga, kanak-kanak biasanya tak mampu untuk menguasai proses transformasi, sering berlaku keterbalikan dan penaklukan. Di sini selalu kita dapat lihat pada usia 2 hingga 7 tahun, 2 hingga 7 tahun ini biasanya akan berlaku kanak-kanak akan menulis dengan huruf yang terbalik, ada mungkin B menjadi huruf T ataupun nombor 5 bentuk ke arah yang berbeza. Itu yang biasanya berlaku. Untuk peringkat yang ketiga, iaitu peringkat operasi konkret yang bermula daripada 7 hingga ke 11 tahun. Jean Piaget mendapati bahawa pada peringkat ini kanak-kanak mulai mengetahui dan menguasai konsep transformasi, keterbalikan dan mampu untuk mengamati proses songsang. Terusnya pada peringkat ini juga, kanak-kanak dapat berfikir dengan logik tentang satu situasi dan juga prinsip dan dapat mengkategorikan sesuatu. Berbanding dengan peringkat sebelum ini, peringkat ini juga kanak-kanak mampu untuk melakukan aktiviti menggunakan matematik, aritmetik, menggunakan sifat transit ataupun mengetahui jisim dan panjang ataupun lebar sesuatu. Dan pada peringkat ini juga mereka sudah dapat berfikir secara induktif dan diduktif. Dan untuk peringkat yang terakhir, iaitu peringkat yang keempat, yang mana dikenali sebagai peringkat formal operasi bermula daripada 12 tahun ke atas. Pada peringkat ini, kanak-kanak telah dapat berfikir secara abstrak dan mampu untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Dalam peringkat ini juga, mereka dapat berfikir secara sistematik. Mereka dapat menyusun atur, mereka berupaya untuk melakukan aktiviti menggunakan matematik, falsafah, psikologi dan juga dapat menggunakan sistem-sistem yang abstrak seperti IT dan seterusnya. Dalam peringkat ini, dia akan seringnya berlaku peningkatan intelek. Dan di peringkat ini, peringkat perkembangan ini, kanak-kanak lebih terbuka dalam menimba ilmu, pengalaman dan juga berfikir dengan menerima perhujahan dari orang lain. Dan pada peringkat ini, kanak-kanak mempunyai kebolehan untuk membuat hipotesis. Secara ringkasnya,
faktor persekitaran dan biologi memainkan peranan penting dalam perkembangan kognitif individu, dan perkembangan itu akan menjadikan seseorang itu lebih baik sama ada dari segi fizikal ataupun mental. Ini saya sediakan sedikit rujukan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.